Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulih amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Di bawah tajuk rahmat, yakni kasih sayang. Sebenarnya kita sedang hidup pada zaman di mana kita kehilangan akhlak mulia ini, iaitu kasih sayang. Sampai-sampai kalau hendak membicarakan tentang kasih sayang, laksana nak membicarakan satu cerita khayalan atau bagaikan nak menceritakan tentang dongeng 1001 malam. Demikian itu kerana sifat kasih sayang atau rahmah telah punah pada sebahagian besar manusia. Bahkan hampir saja karakter kasih sayang tidak akan ditemukan pada majoriti umat Islam hari ini, kecuali orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jadi sungguh sesuai dengan kadar kasih sayang terdapat dalam diri ataupun dalam hati kita kepada orang-orang di sekitar kita, maka sebesar itu jugalah kasih sayang yang akan kita temui ataupun kita akan terima daripada Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Yang saya kasihi pengurusi Masjid Mujahidin Damansara Utama, yang saya kasihi imam, barisan imam dan bilan, teristimewa pada imam yang bertugas dan bilan yang bertugas pada pagi ini, seluruhnya pada ahli jawatan kuasa, warisan ahli jawatan kuasa yang takbir surau ini, dan seterusnya lagi kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan syukur kepada Allah SWT yang telah mentakdirkan kita semua dapat duduk di dalam satu majlis ilmu yang Allah telah janjikan dan Rasulullah juga telah janjikan menyampaikan berbagai-bagai kelebihan kita ketika duduk dalam majlis ilmu. Dan terutama sekali lagi saya merafakkan syukur kepada Allah kerana diberi peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan pada pagi ini dan untuk sama-sama nak berkongsi sedikit sebanyak dalam membicarakan tentang agama kita lah. Mudah-mudahan memberikan manfaat kita buat bersama. Dalam nak mempromotkan sesuatu, sama ada dunia ataupun akhirat, terutama sekali hal akhirat, nak menyampaikan kepada manusia, nak menceritakan kepada manusia, terutama dari akhirat, apa maksud akhirat tentang agama. Jadi Rasulullah menunjukkan kepada kita yang menjadi contoh kepada kita perlu ada akhlak dalam nak mempromotkan benda-benda dunia. Kalau kita sebagai jurujual umpamanya, akhlak kena ada, kena cakap baik, kena cerita dengan baik. Orang tak mau beli tak apa, jangan orang tak mau beli kita maki, hilang akhlak. Jadi akhlak kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, contoh kita yang paling unggul, yang paling terbaik adalah Rasulullah. Jadi dalam menyampaikan agama, istilah tadi nak promote agama kepada manusia lah, nak menyampaikan agama kepada manusia itu, Rasulullah telah meletakkan atau menunjukkan akhlak utama. Jadi di antara akhlak-akhlak Rasulullah yang pertamanya ikhlas dalam menyampaikan apa jua ataupun dalam nak mendekati manusia. Dan alhamdulillah bab ikhlas ni telah kita bincangkan, telah kita kongsikan bersama dalam beberapa pertemuan kita yang lalu. Namun sebagai ulangan sedikitlah secara ringkas,
Apa yang dikatakan ikhlas itu? Ikhlas kita faham, kita pun dah tahu, iaitu buat sesuatu kerana Allah SWT, tidak ada niat yang lain kepada selain daripada Allah SWT. Itu ikhlas. Dan kita pun merasakan kita buat kerana Allah, lalu kita pun sebut apa juga kita umpamanya kita nak beri sumbangan, kita kata ini ikhlas, ini ikhlas. Walhal yang sebenarnya kita pun tak tahu nilai ikhlas, tapi pada langkah pertama tu kerana kita nak buat itu kerana Allah, tu kita katakan ikhlas. Mudah-mudahan ikhlas. Cuma yang kita terlepas pandang dalam bab ikhlas ni, kita terlepas pandang, kita tak perasan dengan cabaran-cabaran dia. Kerana ikhlas ni satu perbuatan yang baik, sesuatu perbuatan yang sangat dinilai oleh Allah SWT, maka kerja syaitan tu lebih sikit. Dia akan datangkan cabaran-cabaran untuk nak merosakkan ikhlas kita. Salah satu yang tak menjadi perkongsian kita dulu, yang merosakkan ikhlas kita ni, iaitu apabila kita merasakan apa yang ada pada kita ni kita punya. Itu yang akan merosakkan ikhlas. Umpamanya kita nak memberi sumbangan berbentuk wang ringgit ataupun harta lain, kita merasakan wang ringgit itu kita yang punya. Kita merasakan itu hak kita. Jadi kita pun menyumbanglah dengan memberi hak kita kepada orang lain. Di situ berlakunya kerosakan keikhlasan tersebut, terjadinya ketidakikhlasan. Kenapa? Kita perlu sedar apa yang ada pada kita, apa juga. Contoh tadi harta benda, itu harta benda Allah yang bagi. Allah yang bagi kita. Jadi ketika kita nak menyumbang, jangan kita rasa itu benda kita, ini duit aku nak bagi ke orang lain. Jangan. Kita katakan itu Allah punya, bagi pada Allah boleh. Datanglah ikhlas di situ, dan tak percayalah syaitan untuk nak mengusik hati kita. Begitu juga nak menyampaikan ilmu. Tadi kalau kaya tadi memang kebetulan dia kaya. Ini harta ni duit aku ni, aku usaha sendiri, aku berniaga sendiri, aku buat perusahaan sendiri, ikut peraturan calon niaga, dan aku dapat untung banyak. Jadi banyak duit aku, memang betul lah. Tapi kita nak mengatakan itu pemberian Allah cuma sekadar di mulut, tapi di dalam hati kita rasa itu kita punya. Kita usaha. Sama juga dengan ilmu. Memang kebetulan kita belajar rajin dalam pelajaran daripada peringkat rendah sampai kita dapat PhD, pandai. Jadi kita membalik sebagai orang yang bijak, lalu kita pun nak menyampaikan ilmu kepada orang. Jangan kita rasa ilmu tu kita punya. Aku yang usaha, aku dapat ilmu. Jadi nak bagi, aku bagi ilmu aku kepada orang. Itu yang akan rosakkan ikhlas. Maka apa yang bantu kita tenang, ilmu tu Allah bagi aku kongsikan balik kepada sebagaimana yang Allah suruh. Datanglah ikhlas, dan tak berjayalah syaitan atau iblis nak membolak-balikkan hati kita. Kiaskanlah dengan yang lain. Dan juga kita telah membicarakan bagaimana nak mendapatkan ikhlas dan seterusnya. Habis bab ikhlas itu sedikit. Masuk kepada sifat Rasulullah yang Rasulullah tunjukkan kepada kita selaku umatnya dalam untuk nak menyampaikan, terutama sekali nak mempromotkan agama kita, nak menyampaikan dakwah kepada manusia. Yang keduanya kasih sayang, mempunyai penting. Kasih sayang itu penting. Kita boleh andai lah, kalau satu kumpulan dia tujuannya nak menyampaikan dakwah, tapi dalam kumpulan itu sendiri berhentaman, tak ada rasa ukhuwah. Kasih sayang termasuk ukhuwah, tak ada rasa saling membantu. Adakah kita mengharap orang luar boleh terima? Jawabnya orang luar pun tengok apa orang itu. Dia sama dia pun kelam kabut, dia nak menyampaikan kepada orang lain. Jadi kasih sayang sangat penting. Dan sepanjang sirah Rasulullah SAW yang kita ikuti, dalam cerita-cerita tentang kasih sayang ini tersangat menonjol. Bagaimana Rasulullah menunjukkan sifat dia sendiri dengan kasih sayangnya. Bagaimana Rasulullah kepada sahabat-sahabat semua bersifat dengan kasih sayang. Dan para sahabat pun telah menunjukkan nilai kasih sayang yang cukup tinggi, yang mana nilai tersebut sampai
sekarang tak boleh kita nak ikut dan ambil 100% nilai kasih sayang di kalangan para sahabat. Di antaranya yang Allah sebutkan sendiri di dalam surah Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Maksudnya Muhammad itu utusan Allah. Dia akan menyampaikan aku saja keputusan yang Allah suruh perintah, yang Allah perintahkan suruh sampai, dia akan sampaikan. Dan keadaannya macam mana? Keadaannya orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu bersikap keras dengan orang kafir. Ini boleh kait dengan Palestin. Bersikap keras dengan orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Saya tambah dengan nilai kasih sayang 100%. Antara contoh-contoh yang boleh kita petik di kala dakwah peringkat awal, di kala penentangan orang musyrikin sangat dahsyat, dan di kala orang miskin yang tidak berkedudukan diseksa. Paling ketara sekali kisah tentang Bilal. Bagaimana Bilal diseksa dengan begitu teruk sekali, yang seksaan itu kalau kita zaman sekarang tak mampu nak tahu. Kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, kita pergi Tanah Haram, terutama kalau musim ni lah, yang mana apa tu cuacanya 39 ke 40 ke 41, aduh panas tu, menyekik kata orang, menyubit panas sangat. Tapi kita bayangkan bila yang dia bentang di tengah panas, diikat tengah panas dengan dipukul lagi, tak puas dipukul, lemak dipukul. Bila tetap juga mengucap syahadah, punya gerak, angkat batu yang diangkat oleh 7-8 orang, dia hempapkan ke atas dia seorang. Macam mana dahsyatnya penyiksaan yang dilakukan terhadap Bilal. Namun atas kasih sayang, apabila Sayyidina Abu Bakar melintas di situ, tengok keadaan itu, terus saja Sayyidina Abu Bakar offer nak beli itu. Hamba ni yang kamu seksa tu, apa tu, tergelak Umayyah, kamu nak beli orang macam ni, nak buat apa? Tak, aku nak beli. Apa kamu letak harganya? Batu murah kan? Umayyah kata, aku jual murah, ambil. Maka Abu Bakar kata, kalau kamu jual mahal, kamu beli. Siapa dia jual murah? Aku jual mahal. Maka kata, kalau aku jual mahal, kau jual mahal, aku beli. Maka dia belilah Bilal dan dibebaskan. Apa asasnya dia boleh sanggup beli Bilal? Sanggup mengeluarkan duit dia sendiri nak beli Bilal, dan beli itu kan dia ambil Bilal buat hamba dia pula, dibebaskan, dimerdekakan. Tidak lain dan tidak bukan atas dasar kasih sayang. Itu hebatnya kasih sayang. Dia bukan kenal Bilal. Kemudian Bilal sementara dengan dia jauh banyak kulit hitam. Diceritakan dalam dunia ni, orang yang sangat Allah jadikan sangat hitam, sehingga hitam tu tidak ada tandingan. Selepas itu ada 3 orang. Yang pertamanya dikatakan Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim tu orang kulit hitam sungguh. Yang keduanya Bilal, hitam juga, hitam sungguh. Yang ketiganya ada seorang hamba, satu orang sahaja pada Sayyidina Umar. Saya lupa namanya, itu 3 manusia. Yang hitamnya kita pun tak boleh nak bayang macam mana hitam sungguh. Bodoh, tak ada apa pun, tak apa, tapi kerana kasih sayang yang cukup menebal, yang telah disuntik oleh Rasulullah SAW ke dalam hati-hati para sahabat. Begitu juga dengan surah yang kedua yang biasa kita dengar, kita ulang-ulang saja di sini. Ketika berlakunya peristiwa hijrah, yang mana ketika sampai orang-orang Muhajirin ke Madinah dan disambut oleh orang Madinah, dan orang-orang Muhajirin iaitu orang Mekah datang dengan selai sepinggang. Sama ada dia tu asalnya di Madinah, di Mekah tu orang kaya ke, orang milioner ke, jutawan ke, ataupun apatah lagi dia tu orang miskin, semuanya datang selai sepinggang. Semua datang selai sepinggang, tak ada yang bawa ambil. Jadi atas dasar kasih sayang,
Yang pertama-tama sekali yang Rasulullah buat, tindakan yang Rasulullah buat, Rasulullah mengikatkan rasa kasih sayang kepada kedua kumpulan tersebut, Muhajirin, iaitu orang Mekah yang datang ke Yasrib, nama dia asal dulu, dan juga orang Ansar, penduduk asli atau penduduk asal Yasrib, yang kemudian namanya ditukar pada Madinah yang kekal hingga sekarang. Jadi Rasulullah bertautan, sehingga tahap pertautan saudara itu, apa juga yang orang Ansar ada, bagi dekat orang Muhajirin. Dipersaudarakan A dengan A, B dengan B, C dengan C. Jadi A kata, apa keperluan kamu? Nak rumah, dia adakan rumah, buat rumah. Nak harta, nak apa, semua diberi. Hatta sampai ke satu peringkat yang ada isteri lebih daripada seorang. Kamu pilih mana isteri-isteri aku yang kamu berkenan. Zaman tu belum pakai tudung lagi lah, belum turun ayat tudung, belum turun ayat tutup aurat lagi. Kamu pilih mana yang kamu berkenan. Yang kamu berkenan, aku akan ceraikan. Habis itu kahwin dengan kamu. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu sekali persaudaraan yang ditautkan oleh Rasulullah SAW kepada kedua puak ini menyebabkan begitu utuh sekali, dan Allah rakamkan dalam ayat yang saya baca tadi, ruhama bainahum, berkasih sayang sesama mereka. Tapi sebelumnya asyaddu ala kufar, mereka itu sangat keras terhadap orang-orang kafir. Yang apa yang berlaku sekarang ni, kita pun kena ambil iktibar lah sikit. Bagaimana saudara-saudara seagama kita, walaupun bukan sebangsa, yang berada di Palestin sana, bagaimana telah dikerjakan oleh musuh Allah. Bukan sekadar musuh kita, memang Allah isytiharkan daripada dulu. Yahudi itu adalah musuh Allah, kerana mereka itu sentiasa mempermainkan Allah. Begitu banyak dari kalangan mereka Allah utuskan para rasul, tapi para rasul yang ada kalangan mereka itu mereka jadikan mainan. Mereka sehinggakan sebahagiannya mereka bunuh. Umpamanya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, umpamanya orang Nabi lain, yang banyak dibunuh oleh orang Yahudi. Nabi itu datang menyampaikan seruan. Kalau seruan itu pada perkara-perkara yang sesuai dengan dia, dia accept lah, dia terima. Tapi kalau tak sesuai dengan dia, dia bunuh. Dia bunuh betul, bukan terus bunuh, bukan sekadar dia tak terima atau dia tolak. Itu sikap. Dan ketika Nabi Musa sebenarnya, Nabi Musa AS memimpin mereka, kita lihat dalam sirah Nabi Musa menjadi satu permasalahan yang besar. Nak memimpin puak Yahudi ni jenuh pening kepala. Cakap A dia kata B, cakap B dia kata C, turun wahyu. Allah kata muliakanlah hari Jumaat, jadikanlah hari Jumaat itu sebagai hari ibadat. Kamu tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah mencari rezeki, tumpukan hari Jumaat untuk beribadat kepada Allah SWT. Kenapa hari Jumaat? Kenapa tak Sabtu? Begitu lah. Hingga Allah pula terpaksa ikut dia. Itu hari Sabtu. Sebenarnya kalau dalam tafsir kita tengok tu, Allah mengajukan hari Jumaat juga. Kerana hari Jumaat ni memang daripada qadim lagi, daripada azali lagi, memang Allah jadikan sebagai hari yang penghulu segala hari. Maka pada orang Yahudi pun diutuskan, diperintahkan memuliakan hari Jumaat dengan cara dia lah. Tapi dia tukar Sabtu. Kenapa tak hari Sabtu? Hari Jumaat ni payah sikit, hari tu rezeki banyak. Hari Sabtu lah. Maka dia tukar hari Sabtu. Allah pun uji mereka, hari Sabtu keluar rezeki banyak. Dia sudah apa tu? Dia sudah jadi lain lah. Dia pun meneraka. Kata hari Sabtu dah disuruh beribadat, mereka pun akur. Tapi lepas itu dia tukar lah. Hari Sabtu dia pergi bekerja, dia tak mau ibadat. Itu Yahudi, dan banyak kisah-kisah Yahudi ni. Sehingga dia dijanjikan oleh Allah SWT. Memang Allah janjikan Palestin untuk dia. Kenapa? Kerana Palestin masa itu diduduki oleh satu bangsa yang asal namanya Kanaan. Kemudian tukar kepada Palestin. Kerana
Kerana pada masa itu orang Palestin ini bukan dalam kalangan yang beriman. Orang yang derhaka kepada Allah SWT, orang yang menyembah berhala. Jadi didatangkan umat Bani Israel ini supaya membebaskan Palestin daripada kekufuran. Tapi dia enggak. Dia tak mau. Dia tak mau masuk. Dia suruh. Bila Nabi Musa ajak dia berperang, dia kata, kamu pergilah dulu. Kamu perang dulu dengan beberapa orang yang setia dengan kamu. Dah menang nanti kamu panggil kami masuk. Begitu Yahudi. Maka dengan sebab itu Allah pun membatalkan perjanjian. Allah dah batalkan. Memang pada awalnya dijanjikan, tapi janji itu pada Nabi Ibrahim, bukan pada orang-orang Israel itu. Dijanjikan pada Nabi Ibrahim. Anda kata kamu bebaskan Palestin ini daripada kekufuran, maka dijanjikan Palestin itu menjadi tanah bagi dia dan juga zuriat dia. Kena pegang. Jadi apabila dia offer kepada Bani Israel enggak. Bani Israel tak mau. Dia mau bermain-mainkan Nabi, sehingga akhirnya negara mereka itu kemudian datangnya Nabi Daud. Sampai ke zaman Nabi Daud, sedikit informasi barulah Israel tanah Palestin itu dapat diselamatkan oleh Nabi Daud daripada kekufuran dan dijadikan sebagai tempat keimanan. Kemudian disambung oleh anaknya Nabi Sulaiman. Tapi selepas Nabi Sulaiman wafat, Bani Israel ini jadi balik macam asal, kelang kabut, sehingga Allah turunkan bala pada dia, ditawan oleh Ka'ab di Babylon. Jadi peranda habis Israel. Masa zaman berlalu, kemudian datanglah orang Arab, datang ke pendapatan daripada orang Arab masuk ke Palestin dan berkahwin dengan sana, dan jadilah Arab itu sendiri. Dan Palestin pun sendiri sebenarnya Arab juga, tapi Arab yang belum lagi diistilahkan Arab. Sebenarnya Arab macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu asalnya daripada Iraq. Ketika itu Iraq disebut sebagai Babylon, bukan Arab, tapi pada hakikatnya Arab juga lah. Arab. Jadi Palestin Arab. Jadi itu tanah asal mereka. Jadi apabila sudah berlaku apa yang apabila Israel ambil balik dan dia ambil balik, bukan dia nak mengimankan balik tanah tu, malah dia mengotorkan tanah Palestin tu dengan kemungkaran dia yang dulu, macam mana perangai dia yang dulu. Apatah lagi pula Israel sekarang ni bukanlah Israel yang asli pun. Israel yang dah campur aduk dengan bangsa-bangsa Eropah, campur aduk dengan Rusia yang dihalau dulu, dan akhirnya apabila dia sudah merempat dihalau oleh kerajaan Babylon, kerajaan Parsi dulu, dia merata-rata diri, dan akhirnya dia banyak di Jerman pun tak tahan zaman Hitler dengan perangai dia. Lalu berlakulah pembunuhan ramai-ramai ke atas Israel hingga mendatangkan simpati kepada Britain yang bawa orang Israel ni, yang kemudiannya diistilahkan sebagai Zionis sebab ada bercampur-campur. Britain yang baik hati itu, dia pula bagi Palestin itu kepada apa dia orang Zionis, dia orang Israel. Dan ketika itu berlaku, ketika itu orang Palestin ni pula baik. Kesian Israel. Apabila sikit duduk rupanya tentang makan tuan. Habis itu selingat kan. Balik kita kepada tentang Muhammad tadi. Anda juga kenapa cerita nak kait lah. Jadi kaitannya kita sebenarnya boleh melihat apabila saudara-saudara kita terenayah macam itu, apa tindakan kita sebagai nak menzahirkan rasa kasih sayang kita pada tajuk yang kita bincang ini. Macam-macam cara lah boleh. Macam-macam cara lah boleh. Paling formal sekali, paling tidak sekali, kita doakan buat mereka. Memang kalau tengok video apa tu, kesian tu dengan kanak-kanak jadi andanya, itu bukan nak memperbaikan, malah memporak-porandakan lagi sebuah negara. Meneruskan lagi tentang kasih sayang ni.
Ada firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 159. Allah menyebut kepada Rasulullah, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin." Baik, dalam sifat orang Islam tadi, berkasih sayang sama dia dan bertindak tegas kepada orang kafir. Tapi dalam sudut yang lain, Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah, maka berkat rahmat daripada engkau, wahai Muhammad, kata Allah dalam firman itu, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka, walaupun engkau tidak mencurahkan kasih sayang kepada orang kafir, tapi dalam nak menyampaikan perintah Allah ataupun wahyu Allah kepada mereka itu, hendaklah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, tapi lemah lembut adaan. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitar. Kerana itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah keampunan untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Walaupun turunnya ayat ini ada sebabnya, tapi secara umumnya Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah begitu. Walaupun dalam surah ayat yang sebelumnya diceritakan pada sahabat Rasulullah sendiri dan para sahabat mereka itu berkasih sayang sungguh sesama mereka. Dan itulah contoh kasih sayang yang patut kita ikut, yang mana sekarang dah tak ada dah. Di antara kita pun kasih sayang kita pun tak 100%. Ada juga terdetik-terdetik yang membesarkan kasih sayang. Tapi kasih sayang kepada sahabat yang kita tengok dalam sirah 100% sungguh. Tidak ada sedikit pun rasa permusuhan, tak ada sedikit pun rasa benci, tak ada sedikit pun rasa loose. Pasal kasih sayang tak ada, tetap kasih sayangnya macam keluarga sendiri. Dan dengan orang kafir mereka tegas, tak ada bolak balik, tak ada tolak ansur. Kasih sayang tadi ada tolak ansur, tak ada tolak ansur, tak ada apa kata orang tu nak buat boleh bertolak ansur, kena tolak ansur akhirnya jatuh. Tapi Allah juga menyarankan supaya Rasulullah SAW pun bersikap lemah lembut terhadap orang kafir. Tapi dulu bersikap tegas kalau kita tengok pada peristiwa Madinah. Apabila sampai ke Madinah, hijrah itu setelah Rasulullah mempertaruhkan kasih sayang di antara sahabat, maka Rasulullah juga membuat perjanjian damai ataupun bersikap baik dengan Yahudi yang ada di Madinah, yang ada di Yathrib pada masa itu. Kerana Yahudi, kalau kita andaikan, kalau kita bayangkan bila baca sirah, ramai semua Yahudi yang dah duduk di Yathrib ramai. Dia ada dua tempat, satu Yathrib, ada satu Khaybar. Kenapa? Kerana dalam kitab Taurat ada menyebut akan bangkit seorang Nabi akhir zaman. Tempatnya sekian-sekian di tanah Arab ataupun di Hijaz, dan tempatnya sebagai tanda tempat itu banyak tumbuhnya pohon-pohon kurma. Jadi mereka pun kaji siasat di tanah Hijaz tu, di mana banyaknya tumbuh kurma, dua tempat saja, iaitu di Yathrib dan juga di Khaybar. Dua tempat tu. Khaybar ni kalau sesuatu package umrah dia ada buat lawatan, tapi saya tak pernah jejak kaki lagi lah ke Khaybar ni, mana rupa tempatnya. Katanya jadi bandar mati lah. Ada disediakan tempat lawatan-lawatan sekadar nak melihat sejarah, bekas sejarahnya. Jadi dengan sebab itu ramai orang Yahudi di Yathrib atau Madinah dengan Khaybar, kerana mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir. Ada disebut dalam Taurat, dalam Injil disebut. Jadi di mana tadi Nabi pun membuat perjanjian
supaya berlembut dengan mereka ni, dan mereka pun bersetuju. Tetapi selepas berlakunya perang Badar, dia ada 3 puak Yahudi di situ. Puak A, puak B dan puak C. Huraizah, lagi apa dah, 2 lagi saya lupa lah namanya pun. Jadi dah dibuat perjanjian damai, masing-masing akan tolong-menolong, bantu-membantu, tidak ada permusuhan. Okey, kata Yahudi, boleh jalan. Tapi selepas perang Badar, daripada 3 golongan ni, ada 1 golongan tu sudah mula menunjukkan kurang ajar. Dalam satu peristiwa yang dianiaya orang perempuan, seorang perempuan Islam, Mu'min, ditariknya pakaiannya, dia hampir diperbogilkannya. Jadi pemuda-pemuda Islam dah marah. Berlakulah sedikit persengketaan kecil. Tapi perbuatan kurang ajar pemuda-pemuda Yahudi tadi itu disokong oleh, dibela oleh seluruh kumpulan Yahudi daripada puak A itu. Jadi menyebabkan Rasulullah pun masuk campur terpaksa bertindak. Golongan A ni dihalau keluar. Tak boleh lagi duduk di bumi Madinah. Dihalau keluar dan tidak dibenarkan masuk. Mereka melari, keluar pergi ke Khaybar, join Khaybar. Tinggal 2 lagi. Yang 2 lagi, 1 lagi selepas perang Uhud, dia pula menunjuk kurang ajar dia. Dan akhirnya semua lelakinya dibunuh, diperintahkan dibunuh, dan perempuan-perempuan dan kanak-kanak dihalau keluar sehelai sepinggang. Tak boleh bawa makanan. Itu hukuman. Hukumannya itu apa? Hukumannya itu dari kitab Taurat sendiri. Ketika nak menjatuhkan hukuman, Rasulullah panggil Abdullah bin Salam, iaitu seorang pendeta Yahudi yang mula-mula masuk Islam, yang mula-mula beriman dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu di antara orang kuat yang hafal Taurat, maka kamu sendiri jatuhkan hukuman kepada mereka. Kalau kami yang jatuh, mungkin dia kata, oh tak adil lah, ini semua bohong lah, ini semua reka-reka. Sekarang jatuh. Jadi Abdullah bin Salam dengan apa tu, bantuan dari seorang lagi, Mu'az ke apa nama dia gitu, menjatuhkan hukuman. Lelakinya semua dibunuh, dan juga perempuan-perempuannya serai-serai dihalau keluar daripada Madinah. Itu tegasnya dengan orang kufar. Mula-mula mereka lembut. Baik, itu sikap orang mukmin. Baik, kita betul ansur tak apa. Tapi kalau dia sudah menunjukkan sikap kurang ajar, menunjukkan sikap dia rasa dia lagi kuat, kena bertindak tegas. Tinggal lagi 1 kumpulan yang terakhir. Yang terakhir ini, kumpulan yang terakhir ini yang induk. Ketika berlaku peperangan Khandaq, dia jadi musuh dari dalam. Dia rasa dia boleh menang. Sebab Khandaq itu datangnya persatuan seluruh orang Arab nak datang, nak memusnahkan Rasulullah dan juga orang Islam. Bukan sekadar Quraisy. Kempen Quraisy kepada seluruh tanah Arab dapat sambutan. Semua suku-suku di Arab itu semua berkumpul sekali nak pergi serang Madinah. Hingga timbullah idea daripada Salman Al-Farsi buat Farid. Jadi orang Yahudi yang ada lagi 1 kumpulan dari dalam, dia nak serang dari dalam lah, sebab dia confirm, dia sendiri yakin lepas pada ini Madinah orang Islam akan kalah. Tapi ditakdirkan Tuhan, datang tentera Allah sendiri, angin ribut, sehingga habis peranda semua. Dan Yahudi ini kemudian diambil tindakan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam cerita ini adalah hikmah Allah. Allah nak melenyapkan Nabi Yahudi dari tanah Madinah itu, tanah Rasul. Dibuatlah Yahudi ini pun khianat kepada perjanjiannya, dan diambil tindakan juga, dihalau keluar. Maka mereka pun berkumpullah di Khaybar, lalu membuat pakatan pula nak menyerang Madinah. Maka dalam pakatan itu Allah beritahu kepada Rasulullah bahawa Yahudi-Yahudi yang lari di Khaybar nanti, 3 puak tadi, bergabung dengan Yahudi yang hadir di Khaybar, sudah bersiap-siap mengumpul senjata nak menyerang Madinah dalam keadaan yang cukup, kata-kata cukup canggih lah. Memang dia dah kumpul senjata-senjata yang canggih, dah ambil pahlawan-pahlawan yang canggih. Bila dapat khabar daripada Allah, wahyu Allah saja beritahu, maka
Rasulullah membuat langkah pertama, Rasulullah pergi dulu, pergi serang kepada Yahudi ni dan menyebabkan Yahudi ni kalah. Dia pun lari habislah cerita Yahudi. Tapi ada teori pula di ujung itu. Ada satu teori daripada ujung yang bagi saya secara peribadi rasanya teori ini macam betul sikit lah. Apa teorinya? Yahudi yang dah kalah hari itu, dia khaybar, dia lari pergi ke arah barat, ke arah timur, pergi ke Najd. Maka di sana mereka pun hiduplah, membuat kehidupan di sana, berkahwin dengan orang Arab yang di sana, dan akhirnya mereka pun jadi satu bangsa yang duduk di sana, yang akhirnya mereka itu berubah jadi Arab lah. Dan jadi Islam jadi Arab, tapi asal keturunan Yahudi. Dan kata teori tersebut, daripada keturunan itulah keturunan Saudi sekarang ni. Dan sebab itu dia pro yang Israel. Itu keturunan ni daripada situ lah, yang akhirnya dia dengan sokongan British, dia menumbangkan kerajaan Osmania zaman itu. Osman ni banyak juga nak tumbang, tapi oleh kerana ada sokongan daripada British, ada sokongan daripada Barat, dan sedikit sebanyak berlaku juga pergolakan dalam Osmania tu sikit, akhirnya tumbang. Dan apa tu, Saudi itu dijanjikan oleh British kepada keluarga apa ni, dan keluarga Quraisy lah, kena beri kepada Syekh Ali, daripada keturunan Rasulullah. Tapi apabila dah Osmania tumbang, dia mungkin janji pula, dia tak bagi kepada Syekh Ali, dia bagi kepada Saud. Kepada Saud atas pakatan belakang, pakatan bawah tanah. Jadi Raja apa ni, Syekh Abdullah ni tadi tuntutlah, mana janji kamu, kata nak bagi hijab dia kamu, tak, kami tak mungkin janji, kami akan bagi kamu satu negeri. Itu dia letak yang ke Jordan. Jadilah dia Raja Jordan yang pertama. Jordan apa ada padang pasir, tak ada apa sekarang kalau orang maju. Jadi kerabat di Raja Jordan tu dipercayai adalah keturunan daripada Quraisy, daripada keturunan Rasulullah Quraisy. Jadi itu penipuan British, dan kemudian Palestin itu diberikan kepada Israel. Itu yang kata teori tadi. Ada kemungkinan Yahudi yang lari itu sebab kalah, lari ke bagian daripada Najd, sini Hijaz, Najd. Di situlah dia akhirnya bertemu, dan daripada situlah muncul keturunan Saudi. Wallahualam. Tapi saya rasa, bagi saya pribadi, rasa macam betul saja. Betul bila kaji-kaji bagi secara mendalam, betul. Berbalik kita kepada tadi. Kemudian Rasulullah SAW juga lebih tegas lagi, Nabi menggambarkan bahawa ketika sifat kasih sayang berada dalam di tengah kaum muslimin, maka ia akan menjadi suatu jasad yang bersatu kuat. Itu sebab Islam zaman Rasulullah, yang Rasulullah bawa, yang Rasulullah kibarkan ataupun sebarkan bersama dengan para sahabat, boleh berjaya dengan sesungguh-sungguh berjaya, boleh jadi satu kuasa yang besar. Asas kuatnya, base-nya tu, basic kuatnya tu adalah kasih sayang. Kasih sayang menyebabkan, kalau kita nak tengok dalam peristiwa Perang Tabuk, kerana kasih sayang hebat dalam cerita Perang Tabuk ni, terlalu menunjuk sangat peristiwa kasih sayang, tolong-menolong di antara para sahabat. Jadi dalam keadaan ada sahabat ke Tabuk dengan lemahnya, kerana jauhnya Madinah dan Tabuk, yang nak dihadapi pula itu tentera-tentera Roman, tentera Rom, yang mana bilangannya pula itu 3-4 kali ganda daripada tentera Islam. Tapi oleh kerana kasih sayang, oleh kerana pertautan begitu kuat di antara orang Islam, jadi wajah dia pun wajah yang menggelutkan roh. Bila sampai aja, belum lagi tengok tentera Islam, dia dengar bayangannya tentera Islam dah sampai, tentera Rom dah cabut dah. Dah cabut awal. Tak berani. Kalau dalam keadaan macam ni kita nak hadapi, memang tak boleh nak menang. Walhal kalau ikut Zahiriyahnya, dia lagi kuat, senjata dia lagi canggih, sejak apa tu keterampilan dia lagi hebat.
Tapi di situ Allah memberikan satu kehebatan kepada orang Islam pada masa itu, kerana sikap orang Islam itu sendiri menunjukkan sikap-sikap yang baik, terutama kasih sayang di antara kita, di antara mereka, kasih sayang tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, kita akan sentiasa akan mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Maknanya bila kata kasih sayang daripada Allah SWT dalam banyak sudut, dengan rezeki kita, dengan perlindungan terhadap kita, dengan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita. Maknanya itu semua limpahan kasih sayang Allah terhadap kita. Tapi sekadar mana, disebutkan dalam ini, sekadar mana Allah nak bagi kasih sayang Allah kepada kita, sekadar macam mana pula kita ada rasa kasih sayang terhadap sekeliling. Dengan sebab itu kita kaitkan balik, dengan sebab itu Islam zaman sahabat itu kuat, kerana kasih sayang mereka itu kuat, dan kasih sayang Allah pun sendiri melimpah banyak kepada mereka. Sentiasa mereka mendapat pertolongan, sentiasa mereka mendapat perlindungan, sentiasa mereka itu dimurahkan rezeki walau dulu di tengah padang pasir yang tak ada apa, tapi rezeki mereka murah. Sentiasa mereka itu sentiasa dalam keadaan yang baik, sebab kasih sayang yang terlalu tinggi, maka kasih sayang Allah juga terlalu tinggi. Jadi kita sendiri kalau rasa nakkan kasih sayang Allah, kita sendiri perlu memiliki rasa kasih sayang dalam diri kita terhadap sekitar kita. Dengan sebab itu orang Barak dulu, selain dia berkasih sayang sama manusia, hatta dia kasih sayang sama binatang, makhluk lain. Pada makhluk pun dia rasa kasih, bukan rasa kesian. Kesian itu dari perkataan kasih dia lah, tapi memang kasih, kesian dan sayang. Tengok kucing, tengok itu, tak tengok kepada ke arah negatif. Nampaknya positif ya, sayang, kasih. Maka begitulah kasih sayang Allah yang akan datang kepada kita. Kata Ibnu Mas'ud, itu lagi tinggi lah, kalian tidak akan pernah beriman sebelum kalian akan menyayangi. Selagi belum ada rasa kasih sayang, kamu tidak akan dapat iman. Ataupun di sini bukan maksudnya kamu tak beriman, kamu tak akan dapat manisnya iman itu. Kamu tak akan dapat sinar iman itu kalau rasa kasih sayang dalam diri kamu tak ada. Kalau kasih sayang dalam diri kamu tu malam, ya, iman yang datang pun malam juga. Malam juga. Kalau rasa kasih sayang kamu tak ada sinar, iman kamu tu bersinar. Kalau rasa kasih sayang kamu tu hebat, iman kamu pun hebat. Jadi kata Ibnu Mas'ud ni, mungkin dia berkata tak atas dasar pengalaman dia, atas dasar ilmu dia, atas dasar apa yang dia dapat daripada Rasulullah. Begitu dia kata, kamu tidak akan pernah dapat iman ataupun nikmat iman sebelum kamu semua berkasih sayang. Orang bertanya, ada lagi, kami semua ni penyayang, wahai aku itu Rasulullah. Ini masuk melewatkan ni. Baginda menjawab, bukan hanya dengan kasih sayang seorang darimu pada temanmu, tetapi dengan menyayangi manusia, menyayangi seluruhnya. Maksudnya bukan kasih sayang seperti mana, seperti kita sekarang lah. Kita pun kita rasa kasih je, tapi sekadar je sebelah kanan, belah kiri, yang jauh-jauh tu tak kenal pun, tak timbul rasa kasih sayang. Itu kita. Kasih sayang yang dicontohkan kita. Rasulullah kata, bukan kasih sayang sekadar kamu kasih daripada kamu pada kawan kamu. Ini kawan aku, sayanglah pada kawan aku daripada kecil. Ini keluarga aku, sayanglah. Tapi ini entah aku tak kenal. Siapa tak kenal lah, tak ada. Kasih sayang tak ada. Tapi bukan gitu betul-betul. Tapi kasih sayang itu keseluruhan. Kamu kenal ke, kamu tak kenal ke, seperti mana yang kita ambil daripada hadis Rasulullah tentang bagi salam. Hendaklah kamu bagi salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tak kenal. Kamu yang kata dia Muslim, Assalamualaikum. Kita doakan kepada dia keselamatan dan kita rasa kasih, rasa sayang kepada dia.
Kalau anda kata ada duit banyak lah, aku ni jutawan lah, sehingga mana-mana restoran cakap kata okey, semua ni saya bayar. Contoh, itu contoh lah itu. Maknanya sayang semua orang. Semua orang tu kita rasa adik-beradik, semua orang tu kita rasa keluarga kita. Itu sampai tahap itu. Sampai tahap itu Rasulullah berkendahkan dan dibuktikan oleh para sahabat. Para sahabat yang hidup bersama Rasulullah itu dapat membuktikan di antara mereka berkasih sayang. Kalau datang orang luar, macam mana cerita Abu Zar Al-Ghafiri, seorang sahabat. Pada mula dia datang ke Mekah. Dia datang ke Mekah, dia nak cari, dia dengar cerita di Mekah ni tentang permulaan ada timbul satu ajaran baru, disampaikan oleh seorang yang sebelumnya orang cukup sayang dia, panggil Al-Amin. Kemudian sekarang ni dia tercabar, tak tengok sangat dengan mata kepala ni. Bila dia sampai ke Mekah, masa itu di Mekah ada kempen. Kempen jangan ada siapa-siapa yang berani nak berjumpa dengan Muhammad. Pasti dia akan mendapat apa itulah, sesuatu yang akan didenda, ditahan. Tetapi Abu Zar Al-Ghafiri ini dia nak sangat berjumpa dengan Rasulullah. Dari jalan-jalan itu dia pun dapatlah bayangan macam mana rupa orang nama Muhammad ni, hidung mancung, tinggi macam mana. Akhirnya dia berjumpa dengan seorang yang jumpa macam Rasulullah. Siapa? Sayyidina Ali. Memang diriwayatkan dalam sirahnya wajah Sayyidina Ali ni, bentuk Sayyidina Ali ni, gerak dari Sayyidina Ali ni dia mirip-mirip pada Rasulullah. Sebab mereka sepupu, bapa Sayyidina Ali dengan bapa Rasulullah adik-beradik. Jadi serupa tanda. Jadi dia menyangkakan itu Rasulullah. Jadi dia pun pergi dekat, pergi tegur. Dalam benda dekat tu takut-takut juga lah. Pasal orang musyrikin nama ni, jangan dekat dengan orang yang nama Muhammad. Dia pergi dekat, Sayyidina Ali kata, bukan aku, tapi ikut aku. Aku akan bagi syarat untuk keselamatan kamu. Aku akan bagi syarat, ikut ini, kamu ikut. Sehingga kan dia dapat, dia layan Abu Zar dengan baik. Dan akhirnya dia dapat bawa Abu Zar bertemu dengan Rasulullah, dan Abu Zar pun beriman. Dan setelah beriman, Abu Zar kembali ke tempatnya, kampung dia pula menyebarkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Abu Zar ni pula, kalau tengok riwayat pula, dia ni gangster Arab lah, yang dulu di tengah-tengah padang pasir. Kalau orang rombongan dari niaga, dia akan membawa. Orang lalu dia membawa. Tapi bila iman tu datang, tak kira lah dia tu orang macam mana. Bila Allah bagi tiupkan iman dalam hati dia, dia dapat iman dan dia pula mampu menyebarkan iman. Orang kali pada pandangan dia, orang terkejut agaknya kawan-kawan dia, geng-geng dia tu, lain pula cerita Uzar, tapi dia percayalah. Begitu menunjukkan kasih sayang. Bila sampai yang Abu Zar tersebut, bukan Sayyidina Ali itu sayang pada kawan-kawan dia sama Islam. Ini orang muka baru ni, dia nak datang ni, nak gini. Jadi Sayyidina Ali layan, dia penuh dengan kasih sayang, menunjukkan gini apa, memang layan daripada A sampai Z lah. Nak menunjukkan sikap kasih sayang yang telah disematkan oleh Rasulullah SAW kepada diri pada sahabat. Dan di sini juga disebutkan oleh pengarang dan menambil daripada kata-kata Ibn Qayyim. Dia kata memang tak boleh tidak. Seseorang yang meletakkan diri dia, kalau dia meletakkan diri dia nak menjadi seorang da'i, nak menjadi seorang yang nak menyampaikan ajaran Islam kepada orang, memang tidak boleh tidak. Syaratnya mesti seorang yang betul-betul ada jiwa kasih sayang. Kalau orang tu tak ada jiwa kasih sayang, masuk pertandingan da'i apa menang, dia tak maunya, dia tak jadi. Apa yang disampaikan tu dia tak jadi, dia akan patah balik. Dengan sebab itulah orang yang nak menjadi da'i, orang yang nak menjadi orang yang nak menyampaikan kebaikan kepada orang, pertama-tama sekali, yang pertama dululah ikhlas lah yang pertama. Yang kedua tu kasih sayang mesti ada. Ikhlas tu tak tahu sebab dia di dalam, itu antara kita dengan Allah. Tetapi kasih sayang itu satu yang bersifat fizikal, yang bersifat zahir, yang kita kena tunjukkan. Bukan sekadar tunjuk, dia mesti ada dalam diri kita. Jadi mengakhiri perkongsian kita pada pagi ini,
Dan panjang lagi lah, panjang lebar lagi lah uraiannya. Jadi sebagai rumus ada, dengan sebab itu kasih sayang ni jangan kita pandang sepi lah. Jangan kita pandang sebagai satu yang sekadarnya saja. Tidak. Kasih sayang ni sebagaimana ikhlas, dia dah susun. Sebagaimana ikhlas, dia mesti ada 100% dalam jiwa kita. Begitu juga dengan kasih sayang. Dan kasih sayang ni bila kita kaitkan dengan banyak hadis, sangat menonjol Rasulullah suruh dengan sikap kasih sayang. Walaupun ada susunan-susunan pertamanya, berkasih sayang dengan keluarga dulu. Kena sambungkan dengan satu istilah silaturahim. Silaturahim itu kasih sayang lah. Jangan musnahkan, jangan rosakkan, jangan putuskan silaturahim sehingga Rasulullah melaknat atau beri amaran kepada orang yang memutuskan silaturahim. Jadi kita dah duduk di bandar ni, ada banyak ingat-ingat saudara mara kita, sepupu sepakat yang ada di kampung, yang ada juga kat bandar, hubung selalu. Kemudian kasih sayang dalam jemaah kita dalam masjid ni, bukan sekadar datang bertemu muka, bukan sekadar datang berkongsi-kongsi perniagaan ke masing-masing ahli perniagaan, bukan datang bertemu membincangkan hal-hal pentadbiran saja, tapi dengan adanya di dalam tu kasih sayang. Memang sayang sungguh, memang kasih sungguh, tapi dia sejenis lah, lelaki dengan lelaki, dengan lelaki dengan perempuan yang berkasih sayang. Itu jadi fitnah cerita lain lah. Jadi kasih sayang ni dapat kita buat simpulan, dan kalau ada peluang lagi pada pertemuan akan datang kita akan perpanjang lagi. Namun kesimpulannya buat kali ini itulah, kasih sayang janganlah kita pandang sebagai satu perkara yang remeh. Jangan kita anggap dia satu perkara yang kita boleh buat simple-simple je, tapi dia kena bersungguh-sungguh, kena serius, kena rasa tanamkan. Aku sukalah dengan Bilal ni, aku sukalah dengan imam ni, aku sukalah dengan jiran aku, kena suka, kena kasih sayang tu. Akulah jiran masalah ni, kalau boleh nak tolong. Imam ni aku ada masalah ni, adakah anak dia sakit ke, Bilal ni aku ada masalah, ambil tahu. Atas dasar kasih sayang, bukan sekadar-kadar itu saja, bukan sekadar ialah sekadar aku kenal dia, aku bersilaturahim dengan dia, aku berukhuwah dengan dia, bukan sekadar itu, tapi kena mendalam kasih sayang kita itu sampai kepada kalau boleh apa juga kesusahan yang ditanggung oleh sahabat-sahabat dia atau siapa saja, kita sentiasa rasa nak bantu. Kita sentiasa rasa je nak bantu, sebagaimana yang Allah yang sebut, tidak sempurna sebagai penutup, tidak sempurna iman kamu selagi kamu tidak mengasihi saudaranya sebagaimana kamu mengasihi diri kamu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta tuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu selagi dia tidak mengasihi saudaranya, kenalan dia, teman dia atau orang yang di sekeliling dia sebagaimana dia mengasihi diri dia. Dia tak nak sakit, dia tak nak susah, dia tak nak ada masalah. Begitu juga dia dengan orang lain, dia tak mahu orang tu ada masalah, dia tak mahu orang tu terluka, dia tak mahu orang tu kesusahan. Ada kesusahan, sama-sama tolong. Ada kedukaan, cuba dihiburkan. Itulah lingkup kasih sayang yang dipendaki oleh Islam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan perkongsian kita dapat manfaat bersama, dan mudah-mudahan sifat hari ini kita dapat mengumpulkan lagi lebih hebat kasih sayang kita di antara kita di kala di mana zaman yang kasih sayang ini semakin merdu, semakin rosak, semakin dihilangkan oleh anasir-anasir yang datang merosakkan, anasir politik ke, anasir macam-macam anasir lah. Yang lebih nampak sangat ni politik lah, yang lebih merosakkan kasih sayang antara kita. Jadi kena berhati-hati dengan politik, bukan kena buang politik, berhati-hatilah dengan politik supaya tidak hancur kasih sayang di antara kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana
من شخصك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.